خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. اللهم آمين. Amma ba'd, alhamdulillah kita diberi kesempatan pagi ini untuk kita sambung pengajian kita bagi matan Abi Syuja'. Masih lagi dalam bab puasa mana kita berhenti dekat perkara yang membatalkan puasa. Okey, dekat mufsidatus shaum. Okey, wallazi yufsiru bihi shaim 'asharatu asya'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala ونفعنا بعلومه في الدارين فصل والذي يفطر به الصائم 10 أشياء. Dan perkara yang membatalkan puasa seseorang itu ada 10. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa seseorang. Okay, puasa orang yang sedang puasa lah. Apa dia? Pertama, ma wasala amdan ilal jawf awir ra's. Ma wasala amdan ilal jawf awir ra's. Wal huqnatu min ahadis sabilain. Wal qai'u amdan. Wal wat'u amdan fil farji. Wal inzalu an mubasharatin. Wal haidhu wal nifasu wal jununu wal riddah. Okay. So kat sini Imam Abu Syuja' sebutkan dekat kita beberapa perkara yang membatalkan puasa lah. Ada 10. So pertama, apa yang sampai ke jauf. Okay, apa yang sampai ke jauf ataupun kepala. Dan anda rasa anda dah hurai kelas lepas, kalau anda tak silap, maksud kita sampai dekat sini sampai ain, betul tak? Wusulu ainin. Dhabit dia apa? Dhabit dia cuma anda tak tahu dalam kelas ni ada ke tak orang yang dia join kelas Abi Syuja' ni time yang puasa ni? Ke semua memang student yang dah memang biasa join? Kalau ada yang bukan daripada student yang dah biasa join, boleh bagi tahu dekat chat sebab anak akan raikan lah kan. Takut ada yang join tu mungkin orang awam contohnya. Jadi dia macam apa banyak istilah bahasa Arab sangat kelas ni ke, ataupun tak ada terjemahan teks Arab. Okay, boleh bagi tahu dekat chat tapi kalau memang daripada kelas ni tak apalah. So dhabit dia adalah wusulu ainin ilal jawf min ataupun bi ataupun min manfadhin maftuh. Sampainya ain, okey, benda yang fizikal lah. Ain ni dia bukan semata-mata bau sahaja, dia bukan semata-mata warna, benda yang ada jirim. Okey, sampai ke jauh rongga daripada ada bukaan dalam badan kita ni. Ada bukaan dalam badan kita, ada manfadh, tempat masuk atau bukaan. Okey. Wusulu ainin ilal jawfi amdan, okey, min manfadhin maftuh. Itu dhabit dia. Dan antum bila antum belajar fiqh, antum kena ambil tahu dan ambil berat tentang dhabit dan kaedah. Itu penting. Fiqh ni bukan semata-mata kita tahu masalah lah, masalah itu je kan. Okey. Sebab masalah ni banyak. Masalah fiqh ni banyak. Tak ada orang kat muka bumi ni dia mampu untuk mengetahui semua furuk fiqh. Okey, tak ada orang. Hatta dalam satu mazhab pun mungkin susah ada orang nak jumpa dia nak boleh mengetahui furuk fiqh untuk satu mazhab pun susah. Kan? Kalau antum pernah dengar
Ana keluar tajuk sikit lah tapi kelas kita santai je kan. Tapi kalau antum pernah dengar, ulama dalam mazhab kita sebut dalam Minhajul Talibin ada 70,000 permasalahan. Dalam Minhajul Talibin. Ulama mazhab Maliki kata dalam Mukhtasar Khalil ada 200,000 mantuk dengan mafhum. Wallahu alam lah betul ke tak, tapi ulama mazhab Maliki cakap Mukhtasar Khalil ni sedikit tebal aja ataupun 2 jilid tapi ulama mazhab Maliki kata ada 200,000 permasalahan secara mantuk dan mafhum. Kan? Jadi dalam satu mazhab pun masalah dia banyak, furu' tu banyak, furu' fiqh tu banyak. Kita nak tahu semua tu hampirlah mustahil. Hampirlah. Okey, hampir mustahil. Jadi yang penting kalau kita tahu kaedah dengan dhabit, dia akan rangkumkan untuk kita dan simpulkan untuk kita banyak furu'. Kan? Banyak furu'. Sebab tu kata Syekh As-Sa'di dalam dia punya nazam qawaid fiqh dia apa? Fahris ala dhabtika ataupun fahmika lil qawaidi jami'atil masail asy-syawaridi. Kira dalam manzumah qawaid fiqh dia fahris ala fahmika lil qawaidi ataupun dhabtika lil qawaidi jami'atil masail asy-syawaridi. Kamu bersungguh-sungguhlah untuk faham dan dhabit kaedah. Kerana kaedah dengan dhabit ni dia buat apa? Kaedah ni apa? Dia jami'atil masail asy-syawaridi. Dia akan mengumpul permasalahan-permasalahan yang banyak yang bertebaran. Kan? So, dhabit dia apa? Dhabit dia wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Jawfi min manfadhin maftuh. Itu perkara batal puasa. Usul ain. Okay? Jadi, jawf apa? Jawf rongga. Dan jawf yang rongga yang kita bahaskan dekat sini, tak kisahlah dia rongga yang ada kemampuan untuk menghadam makanan ataupun tidak. Okay? Apa dia contoh rongga? Macam Imam Ibn Rasul sebut dalam Zubat. Wa kullu ainin wasalat musamma jawfin min manfadhin wa dhikrin sawma kal batni. Pertama perut. Batni wa dimar. Ini dan juga musuh juga ulama kata ihlil. Payudara, lubang payudara. Okey. Payudara tu, kawasan payudara. Kal batni wa dimari thumma al musuni wa duburin wa batini min udhuni. Okey, kemudian dubur dan juga batin daripada telinga. Itu yang utama lah. Okey. Itu yang utama. Itu jawf. Okey, itu jawf. Apa dia? Al-batn, ad-dimag, al-muthun ataupun sebagian kitab panggil mathanah. Sebagian kitab panggil ihlil. Sama je. Mathanah, muthun, ihlil sama. Dia merujuk kepada sama ada lubang kawasan zakar ataupun payudara. Okay? Itulah dekat kawasan itulah kan. Kalbatni wa dimaghi thumma al-muthuni wa duburin, ya dubur, wa batinin min udhuni, batin telinga. Okey, batin telinga. Itu semua jawf, rongga. Jadi kalau antum tengok dia katakanlah anda punya tangan, nampak kan tangan anda. Orang apa nama dia? Bidang anatomi, doktor panggil ni otot lah kan, bicep, bawah ni tricep tu. Okey, katakanlah kita ambil jarum kita cucuk kat sini. Ni jauh ke? Ni bukan jauh. Ni bukan jauh. Tak dikira jauh. Okey. Tak dikira jauh. Begitu juga kita punya macam saya sebut betis. Peha, kalau ada orang cucuk kat peha, itu bukan jauh. Jauh tu yang tadi tu. Okey. Jauh tu yang tadi. Kalau kita tengok dalam tengkorak kita, contohnya dekat tengkorak kepala ni, memang kita akan nampak otak kita ni dia ada rongga lah. Situlah ada
silap, tengkorak kita tu ada rongga, situlah ada otak tu. So tengkorak tu dia rongga. Rongga ni orang Inggeris panggil dia tempat yang hollow. Okay, hollow. Dia ada rongga kan. So kalau sampai ain dekat situ, okay, yang tempat-tempat rongga yang disebut tadi, dan mesti daripada manfaz yang maftuh. Manfaz maftuh ni apa? Pertama, maftuh, ulama kata khilqan. Maftuh khilqan maksudnya ataupun khilqatan. Dari sudut penciptaan manusia dia dah memang ada. Contohnya hidung. Hidung kita ni manfaz maftuh lah. Khilqatan. Semua orang dicipta dengan hidung. Masuk lubang hidung. Sampai ke jauf. Kan? Batal tak puasa? Batal. Sebab lubang hidung ni dia manfaz. Mulut manfaz. Telinga manfaz. Telinga ni jauf dan juga manfaz. Okay. Kubul dan dubur manfaz. Kubul dan dubur manfaz. Itu manfaz yang kita panggil bukaan khilqatan. Bukaan secara ciptaan Allah, semua manusia ada lah. Dan kita ada bukaan yang orang tu tak diciptakan ada, tapi bukaan tu contohnya ialah dia waktu diciptakan, waktu dilahir lah maksudnya tak ada. Tapi kemudian ada. Apa contoh dia? Contohnya kena tikam. Kena tikam dengan pedang sampai ada bukaan dengan lubang dekat badan dia. Itu jadi manfaat tu. Faham tak? Itu jadi manfaat. So, perut jauh tak? Perut jauh. Jadi kalau ada orang tikam perut orang lain dengan tikaman yang dalam lah, sampai ke rongga perut, tikaman tu kena dalam sampai rongga perut. Pedang tu ain, dah sampai dalam rongga perut daripada manfaz. Manfaz dia apa? Bukan khilqatan. Maksudnya kita bawa kulit nasi tu sana. Okey, manfaz dia bukan khilqatan. Manfaz dia ni lah kemudian kita sendiri buat ataupun orang lain buat kan, dengan ditikam. Okey, dengan ditikam. So bila dia tikam perut sampai ada lubang lah boleh masuk kat dalam jauh dia, ialah tikam dalam kan, ada luka yang besar. Luka besar lubang tu, itu dah jadi manfaat lah. Okey, manfaat. Antum kena faham baik-baik benda ni. Sebab tu ana hurai slow-slow. Sebab ini kalau antum faham baik-baik, banyak benda selesai. Terutamanya masail yang muasirah. Okey, masail muasirah. Apa nama dia? Liang Roma. Liang Roma bukan manfaat. Liang Roma yang dekat kulit kita ni bukan manfaat. Kan dia ada kecil-kecil, liang Roma kecil-kecil, dia bukan manfaat. Ikut mazhab kita lah. Mazhab jumhur, liang Roma bukan manfaat. Manfaat sebab dia kecil sangat. Dia kecil sangat. Tu ulama bagi dhabit. Manfaat ni dia mesti fathatun yudraku bil ain. Bukaan yang boleh dinampak dengan mata. Okey? Faham tak? Kan? Jadi kalau antum faham apa yang nak sebut tadi, dia akan selesaikan banyak masalah. Contohnya, doktor nak cucuk vaksin. Batal puasa tak? Contoh. Doktor cucuk vaksin. Okay, Ana tanya antum lah. Nak tengok siapa faham. Okay. Dia pakai picagari. Syringe. Dia cocok dekat perut dalam. Katakanlah orang tu dia ada masalah perut ke apa, sakit perut. Doktor cocok picagari tu dalam, tembus sampai ke perut. Sampai ke jauh dengan picagari tu. Okay, lepas tu dia letaklah ubat ke, okay, apa-apalah. Batal puasa tak? Ya Allah. Batal. Okay, yang lain. Kenapa diam sahaja? Apa pandangan tu? Batal tak? Doktor cucuk picagari dalam sampai ke rongga perut tu.
batal. Okey, ada dua pandangan kata batal. So apa jawapan dia? Jawapan dia tak batal. Jawapan dia tak apa? Tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab dia tak masuk daripada manfaz maftuh. Picagari dia akan masuk ikut liang Roma. Picagari dia masuk ikut liang Roma. Okey, so bukaan yang Picagari tu buat kecil. Kau tahu nak cakap tadi ulama kata manfaz yang dianggap ulama fiqh anggap manfaz tu dia fathatun yudraku bil ain. Bila kita kena cucuk dengan Picagari, dia punya lubang tu kecil, bukan senang mata kita nak nampak. Memang kecil sangatlah dia masuk ikut liang Roma. So walaupun dia cucuk dalam sampai ke rongga, tapi masuk ikut manfaz maftuh tak? Tak. Sebab tu ulama fiqh kata apa yang masuk abral masam, yang masuk lalui liang Roma, dia tak batal. Sebab dia bukan manfaz maftuh. Nanti kalau ada orang tanya, tapi tadi ustaz kata cucuk dengan pedang batal. Cucuk dengan pedang, lubang yang dia buat besar. Fathah yudraku bil ain. Picagari fathah yang la yudraku bil ain. Nampak tak? Sebab tu penting. Sebab tu anda cakap tadi, penting kita dhabit masalah. Okay, kita ingat dhabit masalah. So itu Picagari. Dan ulama moden ada beberapa pandangan lah. Okay, insyaAllah kita sebut dalam kuliah akan datang. Kuliah akan datang akan buat khas tentang perkara membatalkan puasa yang moden. Okay, al-mufattirat al-mu'asirah. Kan? Tapi secara ringkasnya ada khilaf lah. Ada yang kata kalau Picagari tu dia cucuk ubat sahaja tak apa. Tapi kalau dia cucuk makanan, okay, macam setengah orang mungkin mulut dia, rahang dia patah dan sebagainya, dia aksiden, dia cucuk makanan melalui Picagari ataupun nutrient melalui Picagari kan. Dipanggil apa nama dia, Mughadhiyah, al-ibrah al-mughadhiyah. Okay, injection yang mughadhiyah, okay, dia bagi zat, bagi taghdhiyah, okay, bagi kita makanan nutrient. Ada pandangan moden yang kata kalau ibrah mughadhiyah batal. Ada yang kata kalau ibrah tak mughadhiyah pun batal. Okay, tapi pandangan yang wallah alam, Ana dengar ramai Syekh Syahana kata paling tepat adalah semua injection Picagari tak batal. Kerana semua injection Picagari, hatta kalau dia sampai jauh sekalipun, dia tak lalu daripada manfaz yang maftuh. So semua Picagari tak batal. Itu yang Ana dengar daripada ramai Syahana, dan kalau Ana tak silap itu pandangan Syekh Hasan Hito. Okay, Syekh Hasan Hito. So itu wusulu ain ilal jawf min manfazin maftuh. Okay, min manfazin maftuh. Dan of course lah disyaratkan wusul ain tu dalam keadaan al-ilm wal-amd wal-ikhtiyar. Dia tahu, dia sengaja dan dia ada pilihan. Maksudnya kalau dia tak tahu, tiba-tiba orang tikam dia. Na'udzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Ada orang nak zalimi dia, pedajal dia, orang jumpa di tepi jalan, tok, tikam perut dia. Dengan tikaman pisau yang besar lah, sehingga ada manfaz maftuh. Sampai ke perut. Batal puasa tak? Tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab tak ada ikhtiar dan tak ada amd. Tak ada ilm pun lagi lah. Dia tak sedar dia kena tikam. Dia tak tahu pun nak kena tikam. Betul tak? Tak batal. So mufattirat ni dia kena ada ilm, amd, ikhtiar. Tu ulama selalu sebut. Ma'amdin wa ilmin wa ikhtiar. Ma'amdin wa ilmin wa ikhtiar. Okay? Boleh. Awil ra's, kepala. Kepala pun macam nak cakap dia jauh. Okay? Jauh. Al-huqnah min ahadis sabilain. Huqnah ni dia masukkanlah apa-apa ubat dan sebagainya daripada kubul ataupun dubur. Zaman moden kita ada perubatan dipanggil apa? Enema ataupun enema gitu. Okey, untuk orang yang kadang-kadang dia ada masalah. Enema ni dia ada banyak fungsi lah kan. Ada orang dia ada masalah usus dan sebagainya, dia enema, dia masuk ikut lubang dubur. Itu batal. Okey. Sebab lubang dubur dengan kubul dia manfaz maftuh. Satu. Kedua, bila dia dah masuk
Dia dah masukkan ubat tu, dah masukkan sesuatu ke dalam, dia akan sampai ke rongga lah, ada rongga. Di sebalik lubang kubur dengan dubur tu ada rongga dia. So batal Kemudian ketiga, al-qai amdan. Muntah. Okey, muntah sengaja. Sebab dalam hadis Nabi SAW kata yang man zara'ahu al-qai, kan? Siapa yang zara'ahu ni maksudnya ghalabahu al-qai. Siapa yang muntah dalam keadaan bukan sengaja. Zara'ahu ni ghalabahu, dia tak boleh kontrol. Kan? Man zara'ahu al-qai fala fitralah. Siapa yang dia muntah dalam keadaan dia tak boleh kawal, tak batal puasa dia. Yang kita faham dekat situ, kalau sengaja muntah batal. Yang Nabi SAW bagi pengecualian tak batal ni kalau kita tak mampu kawal, bukan kita yang sengaja. Kalau kita sengaja buat, batal. Okey, sengaja buat batal. Dan ulama dalam mazhab kita ada bahas, adakah perbuatan muntah tu sendiri yang batalkan sebenarnya, ataupun bila dia muntah, makanan tu naik kan, keluar, ada saki-baki makanan yang masuk dalam balik. Faham tak? Sebab bila kita muntah, bukan semua makanan terus keluar kali pertama, betul tak? Dia akan ada saki-baki, dia masuk dalam balik. Kemudian orang tu mungkin dia nak muntah kali kedua, dia keluar balik, betul tak? Ada pandangan dalam mazhab kita cakap, yang batalkan tu yang batalkan tu apa? Makanan tu masuk balik tu. Bila dah muntah, and then dia masuk balik ke dalam tu, itu batal. Turun balik. Dia turun balik ke dalam, itu batal. Tapi yang muktamad mazhab kita tak. Hatta kalau tak turun balik pun kesemuanya, hatta kalau tak ada makanan yang turun balik pun ke dalam badan kita kesemuanya, okey, tak ada turun balik langsung, keluar semua terus, pun batal. Jadi yang muktamad mazhab kita, semata-mata qaid, tanpa ada benda yang datang balik pun batal. Tuan faham? Lepas tu ulama dalam mazhab kita bahas apa hukum orang muntah dalam keadaan dia terbalikkan badan dia. Dia terbalikkan badan dia. Contohnya kalau tu pernah tengok orang buat apa? Dia macam panggil handstand, tahu handstand? Kan macam orang geng-geng parkour ni tahulah. Dia handstand. Kaki tangan dekat bawah, kaki ke atas, dia buat handstand. Lepas tu dia muntah. Bila dia muntah apa jadi? Confirm tak ada yang naik balik sebab muntah tu semua turun, tak ada yang patah balik naik ke atas lah. So ulama bahas batal tak? Dalam mazhab kita batal. Walaupun tak ada makanan yang naik balik ke atas. Sebab apa? Sebab yang membatalkan itu mujarrad al-qai itu sendiri. Bukan isu makanan naik atas ke tak. Okay? Faham? Okay. Kemudian al-wata'u amdan fil farji. Setubuh. Okay. Wata' dekat sini maksudnya dia punya dhabit atau kadar dia taghibu hasyafah. Taghibu hasyafah, jami' hasyafah. Okey, taghibu jami' hasyafah lah. Okey, antum pun sedia maklum kan. Taghibu jami' hasyafah itu dhabit dia. Kemudian al-inzal an mubasyar. Dan bila kata farj maksudnya kubul dan dubur. Farj maksudnya kubul dan dubur. Wal inzal an mubasyaratin. Inzal maksudnya keluar air mani. Okey. An mubasyarah yang disebabkan ada berlaku sentuhan. Dan dalam mazhab kita, dalam isu inzal an mubasyarah ni, dia ada beberapa perincian. Tobit dia adalah, okay, inzal ni dia membatalkan apabila ada mubasyarah. Pertama, ada mubasyarah, ada sentuhan. Kedua, sentuhan itu pada apa yang membatalkan wudu. Pada apa yang membatalkan wudu. Kalau ada sentuhan pada apa yang membatalkan wudu, contohnya apa?
ajnabi, dia sentuh perempuan ajnabi, batal wuduk. Dia sentuh isteri dia, batal wuduk kan? Itu sentuhan yang batal wuduk. Kemudian ada mubasyarah lah, sentuhan. Okay, sentuhan kena kulit isteri dia, kena kulit perempuan ajnabi contoh. Kalau tak kena kulit, kena hail, dia pakai kain ke, dia pakai sarung tangan ke, ada hail, tu cerita lain. Ini kita cakap membatalkan wuduk, maksudnya tak ada hail lah. Okay. So mubasyarah kepada apa yang membatalkan wuduk sampai keluar air mani, batal puasa dia. Okay, batal puasa dia. Itu dhabit dia. Daripada dua dhabit ni kita faham, kalau inzal tanpa mubasyarah, contohnya dia khayal, ada orang dia khayal jantina lain sampai dia keluar air mani contoh. Dia pandang, semata-mata pandang, ataupun dia tengok banyak kali, karrara an-nazar, ulama katakan. Okey, batal wuduk tak? Wuduk pula dah. Ni keluar air mani, batal puasa tak? Tak. Sebab dia dhabit mubasyarah tu tak ada. Okey. Melainkan, dia ada perincian banyak sikit lah. Melainkan bila dia khayal atau dia tengok tu, memang dia sengaja nak inzal. Dia sengaja nak bagi diri dia inzal. Memang dia betul-betul niat nak bagi diri dia inzal. Dan dia memang biasa, ataupun dia tahu dia akan inzal kalau dia tengok dengan dia khayal tu, waktu tu batal walaupun tak ada mubasyarah. Tapi asalnya tak ada mubasyarah, tak batal. Selagi mana orang tu memang tak qasad nak inzal. Okey. Dan dia punya dhabit dia tadi, mubasyarah dengan apa yang batalkan wuduk. Mubasyarah yang 5 yang qudul wuduk. Okey. Boleh? Ana duk tengok, nak check jap. Daripada kitab Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Syekh Muhammad Ali Al-Khatib ni dia sekarang ni Mufti Hadramaut. Ya, Okey, nak jumpa dah. Okey. Kata Syekh, yuftiru bi khurujil maniyyi ila al-madhi. Okey, yuftiru bi khurujil maniyyi ila al-madhi. Yang membatalkan puasa tu keluar air mani, bukan madhi. Dan perkataan madhi ni dalam bahasa Arab yang lagi fasih adalah sukun zal, bukan kasrah dan zal. Bolehlah baca kasrah zal, tapi lagi fasih sukunkan zal. Yuftiru bi khurujil maniyyi lal madhi bilamsin, sentuhan. Walau li dhakarin aw farjin quti'a wa baqiya ismuhu wa qublatin wa mudaja'atin. Okey, itu dia tengah nak cerita kat kita lah apa lams maksudnya sentuh tu tak? Okey, ana tak payah terjemah kot. Ana rasa antum pun dah tahu. Walau li dhakarin aw farjin quti'a wa baqiya ismuhu wa qublatin, qublah cium kan, mudaja'ah peluk. Okey, antum dengar ma'a mubasharati syai'in naqidin lil wudu min badani man dhaja'ahu.
Nampak, dengar tak? Ma'a. Maksudnya kena ada lams ma'a mubasharati syai'in naqidin lil wudu. Yang membatalkan wudu. Itu dhabit dia bagi. Okey, itu dhabit dia bagi. Ha. Kata Imam Ibn Hajar, wala yafturu bi khurujihi bi nahwi massi farji bahimah. Tak batal puasa dia kalau yang dia pegang tu kemaluan binatang. Okey, pertama. Wala binahwil mubasyarah bihail. Begitu juga tak batal kalau yang dia sentuh tu, dia sentuh dengan tangan dia tapi ada hail, ada kain ke, ada apa-apalah yang menjadi hail. Antu tahu hail kan? Kain ke, tudung ke, apa-apa, sarung tangan ke. Okey. Bihail. Wala binahwil fikri wan nazar bisyahwah. Kalau dia tengok dengan syahwat ataupun dia khayal, tak batal. Lintifa'il mubasyarah. Sebab apa? Tak ada sentuh. So dhabit dia apa sebenarnya? Dhabit dia nak bagi kat tu tadi tu. Lams ataupun mubasyarah kepada apa yang membatalkan wuduk. Atau faham dhabit tu selesai. Tak faham, pening lah. Sampai bila-bila. Okay? So itu muktamad Imam Ibn Hajar. So bagi Imam Ibn Hajar, hatta kalau dia ulang tengok, dia ulang khayal, dalam keadaan dia dah biasa keluar air mani dia contohnya, kalau dia khayal selalu, pun tak batal juga kalau tak ada mubasyarah. Wa in karraraha wa'tada al-inzala bihima, tak batal. Lintifa'il mubasyarah. Fa ashbaha al-ihtilam. Maka dia mendekati atau menyerupai orang yang mimpi. Mimpi basah. Okay? Faham tak? Ana lupa nak sebut tadi pada perbahasan yang awal tentang isu sampai ke jauh. Telinga dengan mata, isu telinga dengan mata. Tamat mazhab kita, mata bukan jauh. Okey, mata bukan jauh. Macam Ana rasa Ana pernah sebut juga. Okey. Muktamad mazhab kita mata bukan jauh. Walaupun katanya doktor-doktor dalam bidang perubatan cakap mata ni, lubang mata ni boleh bawa ke jauh. Okey. Ala kulli hal, muktamad mazhab kita dia bukan jauh lah. And then telinga. Telinga jauh. Batin telinga tu jauh. Ikut muktamad mazhab. Berbeza dengan pandangan peribadi ataupun ikhtiar Imam Al-Ghazali. Pandangan peribadi ataupun ikhtiar Imam Ghazali, telinga bukan, batin uzun bukan jauh. Okey. Jadi kalau ada orang titik air mata kan, dia titik air drop dekat mata, tu tak batal ikut muktamad mazhab. Kalau dia titik ear drop ataupun dia korek telinga contohnya, tu tak batal ikut ikhtiar Imam Al-Ghazali. Okey. Kemudian Ana lupa juga nak sebut, nasib baik Ana ingat. Tentang jauh-jauh tadi, apa had dia? Dan apa had dia? So kalau kepala, tengkorak ni, dia punya had jauh tu bila kita tikam sampailah ke bahagian dalaman daging tu. Bahagian dalaman daging. Okey. Yang mendekati otak. Yang dah mendekati otak. Itu had yang nak sampai jauh. Kalau hidung, dia melebihi pangkal hidung ni. Semua. Ni pangkal ni. Semua ni. Kan? Atas daripada hidung ni. Atas daripada pangkal ni. Ni semua pangkal kan. Dia atas. Atas daripada tu jauh untuk hidung. Sebab tu swab test, kalau ikut mazhab lah, swab test ni batal. Kan? Dulu orang bahas. Sebab swab test dia akan sampai ke mana? Dia akan sampai dalam. Sangat dalam. Lebih daripada sampai kat kawasan ni. Okay? Kalau telinga, agak-agak telinga, batin telinga tu apa dhabit dia? Siapa nak cuba? Kita tengok siapa ada. Ya Allah. Batin telinga tu apa dhabit dia?
Saya nak kat atas ni. Sekejap nak tutup dia sekejap. Okay, ha. Ya Allah, ada orang tahu? Batin telinga? Tak ada. Siapa pernah dengar ada orang kata batin telinga ni jauh ni adalah bila sampai ke gegendang. Sebahagian orang dia kata sampai ke gegendang telinga. Tapi muktamad mazhab kita bukan sampai gegendang telinga. Muktamad mazhab kita ni adalah dia macam ni. Macam mana kita nak buat? Ini telinga lah. Kan? Ni kepala orang. Okay. Ana memang tak pandai buat lukis lah. Kan? Memang teruk lah buat lukis ni. Okay, Ana tak pandai. Ni telinga orang. Teruknya. Sekejap. Teruk sangat ni. Teruk. Sekejap. Macam mana nak bagi elok? Katakanlah ni telinga dia. Dia ada lubang lah. Lubang telinga. Okay. Ni dia punya kawasan dalaman dia kan. Katakanlah dekat sini ada yang macam gegendang. Kalau antum pernah tengok gegendang telinga. Orang Inggeris panggil eardrum kan. Orang Arab panggil tablah al-udhun. Ini lubang dia lah. Bagi mazhab kita, batin telinga ni dekat sini dah kira batin telinga dah sini. Starting situ dah kira batin. Okay. Dia panggil awal al-muntabiq. Ataupun sebagian kita kata mujawazatu qif ar-ra's. So apa dia awalul muntabiq ataupun mujawazatu qif ar-ra's sini? Bila start masuk kat bahagian dalam ni dah melepasi tengkorak ni sini kan, dah jadi batin telinga. Itu dah kira jauh dah. So kalau pakai korek telinga confirm batal lah kalau ikut muktamad. Bila sebab orang korek telinga dia akan dalam sikit lah sampai ke sini mungkin. Mungkin dia akan sampai sini, itu sampai sini, tu tak? Okay. Walaupun jauh lagi daripada gegendang. Macam itulah. So itu telinga. Okay. Perut sama. Perut dia tikaman yang sampai ke bahagian lapisan daging. Perut. Dalaman perut tu. Sebenarnya dia ada perincian untuk nama-nama dia. Okay. Tapi perincian nama-nama tu nanti kita tengoklah dekat penghujung Habis Syuja' nanti. Dekat bab jenayah. Bab kitab berjinayat. Okey. Inzal al-mubasyarah Habib. So al-haid dengan nifas. Walaupun seketika sahaja. Okey, walaupun seketika sahaja batal puasa. Walaupun dia nak buka puasa tinggal 5 minit lagi, dah sehari dia puasa tiba-tiba turun darah, batal. Junun. Gila. Junun gila walaupun seketika. Gila ni walaupun seketika. Tapi pengsan antum dah ingat dah. Kan dia punya dhabit dia kalau ikut Imam Ar-Ramli, pengsan ni sepanjang hari. Tak kisahlah dia sengaja atau tak sengaja. Okey. Tidur tak batalkan langsung. Walaupun dia tidur daripada sebelum subuh sampai maghrib. Tidur. Kemudian riddah murtad. Okey, nauzubillah. Murtad membatalkan puasa. Walaupun lepas tu dia masuk Islam balik. Okay, batal. Itu secara umum lah apa perkara yang membatalkan puasa yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja'. Okay.
Kemudian perkara yang sunat ketika puasa ada 3. Sunat ketika puasa tak banyak disebut oleh Imam Abu Syuja'. Jadi sebab tu ana plan kelas depan kita nak bincang mufattirat mu'asirah dengan sunnah. Sunnah yang banyak. Banyakkan sunnah dia lah. Cerita sunnah. Pada Abu Syuja' disebut 3 je. Okey. So yang pertama apa? Ta'jilul wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya'. Pertama ta'jilu al-fitr. Mempercepatkan okey, berbuka. Bersegera dalam berbuka. Okey, bersegera dalam berbuka. Kata Imam Ibn Raslan dalam Zubat, wa sunna ma' ilmil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aksuhu tasahuru. Wa sunna ma' ilmil ghurub. Sunat untuk kita bersegera berbuka ni bila? Bila kita dah yakin masuk waktu maghrib. Kalau kita syak, sunat tak bersegera? Tak sunat bersegera. Kalau kita zon sahaja dah masuk waktu pun tak sunat bergerak. Bersegera. Sunat bersegera ni bila? Sunat bersegera ni bila kita dah yakin. Sebab tu kita kena hati-hati. Ada orang dia faham sunat bersegera ni, dia dengar azan je, cup, makan terus. Jadi tengok-tengok, muazzin kata, oh sorry, testing mic. Contoh. Habis? Muazzin pun satu, nak testing mic dia pergi azan. Patutnya dia cakap 1, 2, 3 ke kan, testing tak apa juga. Ini dia punya cara testing dia terus Allahu Akbar. Oh dengar, oi azan dah. Makan terus. Tengok-tengok dengar muazzin tu cakap, oh tadi tu hanya testing sahaja. So batal lah puasa dia untuk hari tu, kena qada kan. Jadi bersegera tu sunat bila dah confirm. Kan tak ada salahnya untuk kita tengok takwim, kita lambatkan sikit berapa minit ke kan. 2 minit, 3 minit. Tak ada, lagi baguslah sehingga kita yakin. And then bersegeralah. Kemudian takhirus suhur ataupun sahur. Yang ni kita dah bahas kan dalam Umdatul Ahkam. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr, dalam riwayat Imam Ahmad, wa akharu as-sahur ataupun as-suhur. Dan hari tu anda dah minta dalam grup kan tentang beza suhur dengan sahur. Kebanyakan muhaddithin yang macam tu sendiri dah baca dalam grup, dia kata dua-dua cara baca ni jaiz. Tapi Imam Mulla Ali Al-Qari dia naskan bahawa yang mahfuz di sisi muhaddithin adalah dengan fathah sahur. Itu penting lah kan. Dia dari sudut jaiz untuk kita baca, tak semesti itu yang riwayat datang macam tu. Betul tak? Macam isu zakatul janin, zakatul ummi, atau zakatul janin, zakatul ummi, isu sembelihan kan, binatang. Kalau ada kandungan dalam perut lembu contohnya, kita nak kena sembelih ke tak kalau kita dah sembelih mak dia. Ada khilaf antara mazhab jumhur dengan mazhab Hanafi. Dari sudut kebolehan nak baca hadis tu, memang boleh baca dua-dua. Zakatul janin zakatu ataupun zakatul janini zakata. Dulu boleh. Tapi yang warid dalam riwayat apa? Sebagai muhadithin naskan yang warid dalam riwayat zakatul janin zakatu. Bila dah dalam riwayat datang macam tu, so qaul mazhab Hanafi tadi jadi agak bermasalah lah sebab dia baca zakata ummi. Ala kulli hal, benda tu halus dan bukan semua muhadithin buat. Bukan semua muhadithin buat sebab apa? Sebab memang payah. Memang payah untuk kita dobit lafaz tu. Okey, nak dobit lafaz macam Imam Mulla Al-Qari buat tu. Susah muhadithin dia nak jazam memang riwayat datang dengan baris macam ni, dengan titik macam ni kan. Sangat susah. Kan? Yang muhaddis biasa boleh buat apa? Dia boleh andaikan cara baca. Dia boleh sebut 2 3 and then lepas dia boleh andaikan cara baca tu, dia akan cuba bagi taujih ataupun tafsir kepada setiap satu cara bacaan. Itu apa yang muhaddis yang pakar dalam bahasa Arab biasa boleh buat. Tapi untuk muhaddis tu sebut sabit dalam riwayat yang diturunkan daripada zaman berzaman, cara baca dia macam ni sahaja, tu payah. Kan. Sebahagian ulama
kata Imam Al-Qadhi Iyad sebut dalam penghujung kitab dia, Al-Ilma', dalam ulumul hadis kan, Al-Ilma'. Tapi ana duk tengok kitab Al-Ilma', ana tak jumpa. Yang Imam yang Al-Qadhi Iyad buat macam tu lah. Sebahagian muhadis kata ada ulama yang bagi iktinab pasal dhabit lafaz ni Al-Kazaruni. Tapi kitab dia hilang. Kazaruni tapi kitab dia hilang. Sayanglah. Mungkin ada orang dia boleh kumpul buat tesis contohnya. Tesis master atau PhD, dia nak kumpulkan nas ulama yang kata hadis ni boleh dibaca dengan beberapa cara, tetapi yang mahfuz di sisi muhaddis ni cara bacaan dia macam ni. Tu tesis bagus. Ana rasa tak ada lagi tesis buat macam tu. Ana rasa tak ada lagi tesis buat macam tu. Ana rasa dia akan jadi tesis yang sangat bermanfaat. Sebab khilaf dalam cara baca tu bagi kesan pada hukum dan sebagainya. Kan? Sebab tu Imam Al-Yuni ni bila dia nak muqabalah, dia nak bandingkan banyak manuskrip Sahih Bukhari. Imam Al-Yuni ni muasir dengan Imam Ibn Malik, Jamaluddin Ibn Malik yang Sahib Alfiyah. Sebab Imam Al-Yuni ni di hadapan dia ada banyak riwayat Sahih Bukhari. Okey, daripada berbagai jalan lah. Kan? Rawi Sahih Bukhari ni ramai. Rawi Sahih Bukhari ni puluh ribu. Kemudian dia sampai dekat beberapa tokoh utama, macam 5 atau 6 jalan. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia iktimad kepada jalan Imam Abu Zar Al-Harawi. Kan? Al-Qastallani dalam syarah dia iktimad lebih daripada satu. Abu Zar Al-Harawi dan lain-lain lah. So sebelum sampai kepada Al-Qastallani dengan Ibn Hajar, Al-Yuni ni yang tengok semua riwayat tu. Dikumpul, di muqabalah. Dia yang kumpul dan muqabalah semua nuskah Sahih Bukhari yang ada zaman dia, yang masyhur lah. Okay, yang ada dibaca dalam majlis-majlis hadis, sama hadis. Okay. Kemudian bila ada iskal dari sudut riwayat ni, dari sudut riwayat Sahih Bukhari ni ada perbezaan dari sudut baris, perbezaan dari sudut titik, perbezaan dari sudut cara bacaan, Imam Al-Yuni ni akan minta Imam Ibn Malik, Sahibul Alfiyah, untuk dia taujihkan. So Imam Ibn Malik akan taujihkan. Oh, kalau baca macam ni maksud dia. Kalau baca macam ni maksud dia. Dalam riwayat Sahih Bukhari yang ni macam ni, maka maksud dia macam ni. Dalam riwayat Sahih Bukhari yang lain dia punya titik macam ni, maka maksud dia macam ni. Okay, dan Imam Ibn Malik buat benda tu dalam kitab dia nama Syawahid At-Tawdih, kalau nak tak silap. Syawahidut Tawdih. Ala kulli hal, kita balik kepada kelas ni balik. So sahur dia boleh baca dengan suhur atau sahur, tapi Imam Al-Mulla Ali Qari kata yang tepatnya sahur di sisi muhaddithin. Bila kita cakap sahur, maka dia merujuk kepada makanan tu. At-ta'amul ladzi yutasahharu bihi, kan. Melewatkan sahur. Dan seperti mana kita sedia maklum, hatta Nabi SAW pun macam sahabat sebut, melewatkan sahur, sehingga jarak di antara sahur Nabi SAW dengan solat subuh tu 50 ayat Quran. 50 ayat Quran. Dekatlah. 15 minit, 20 minit je. Okay? Sebelum masuk subuh. Kemudian tarkul hujri minal kalam. Meninggalkan percakapan yang sia-sia ataupun yang percakapan sia-sia, percakapan yang tak ada manfaat. Al-hujri minal kalam ni sia-sia, tak ada faedah. Okay? Meninggalkan kata-kata kesat, mencarut kata kesat tu wajib. Hatta bukan puasa pun wajib, betul tak? Al-hujri minal kalam ni dia sunnah. Sunnah kenapa? Sebab kita bukan cakap meninggalkan benda yang celaan, mencarut, tak. Hatta benda yang tak ada faedah pun kita tinggalkan. Walaupun benda tu tak berdosa. Benda yang sia-sia, dia tak ada faedah, tak ada pahala pun kalau kita bercakap, sunat untuk kita tinggalkan. Tapi kalau perkara tu dapat dosa, kita wajib tinggalkan lah. Betul tak? Dalam puasa dan luar puasa. So tarkul hujur ni maksudnya kalam yang sia-sia. Kalam yang sia-sia. Okay. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Haram untuk puasa pada 5 hari. Pertama, 2 hari raya, Al-Idan, Idul Fitri dengan Idul Adha. Okay. Ana ada soalan.
Nak tengok siapa boleh jawab atau peka. Haram puasa raya haji dengan raya Aidilfitri. Kan? Kalau ada orang puasa juga Idul Fitri dengan raya haji ni, dosa lah sebab haram. Tapi puasa dia sah tak? Haram tapi sah ke haram tapi tak sah? Ada kata sah lagi? Yang lain? Haram sah ke haram tak sah? Haram sah ke haram tapi sah ke haram tak sah? Apa pandangan tu? Tak ada. Haram sah, tak sah. Okey. Apa jawapan dia? Jawapan dia haram dan tak sah. Haram dan tak sah. Haram dan tak sah. Tak sah dia berbalik kepada permasalahan dalam ilmu usul, iaitu bila an-nahyu yaqtadil fasad. Okey. Mata yaqtadi an-nahyu al-fasad. Bila larangan tu akan memberi faedah fasad, benda tu tak sah, rosak. Dalam mazhab kita ada beberapa keadaan yang larangan tu akan menyebabkan benda tu jadi fasad dan tak sah. Keadaan yang pertama, yang paling utama adalah bila larangan itu berbalik kepada hakikat dan zat satu perkara itu sendiri. Kan? Larangan puasa pada hari raya tu kerana apa? Kerana hari raya itu sendiri. Balik kepada zat hari raya itu sendiri. So kalau puasa juga tak sah. Okay? Kalau puasa juga tak sah. So larangan tu berbalik kepada zat dan hakikat hari raya itu sendiri. So kalau puasa juga tak sah. Tapi kalau larangan tu dia tak berbalik kepada zat dan hakikat, dia berbalik kepada faktor luaran. Kan? Macam tu pernah dengar hukum solat dekat dalam rumah yang kena rompak, yang kita curi. Bukan kita curilah, na'udzubillah. Orang lain curi, orang lain rompak. Hukum jual beli hari Jumaat lepas ada azan kedua. Benda tu haram tapi sah. Haram tapi sah. Kenapa sah? Sebab jual beli itu sendiri penuhi rukun. Ada syarat dia. Dia syarat dengan rukun jual beli tu dipenuhi. Tapi haram faktor luar. Apa dia? Waktu tu dah azan. Okey. Faktor luar. Tapi puasa pada hari raya, kita tak boleh tasawur berlaku puasa pada hari raya, melainkan dia, puasa dengan raya tu dia sekali lah. Dia zat dengan hakikat tu tak boleh dipisahkan dah. Dia bukan faktor luaran lagi. Dia kerana hakikat hari tu sendiri, zat hari tu sendiri. Okay. So, kalau puasa juga pada hari raya, dia haram dan tak sah. Okay. Haram dan tak sah. Kemudian puasa pada hari tasyrik, 11, 12, 13. Okay. Sebab tu puasa sunat Ayyamul Bid, hari-hari putih ni, pada Zulhijjah dia dianjakkan jadi 14, 15, 16. Kan? Asalnya 13 ni antara Ayyamul Bid, betul tak? Antara hari-hari putih. Tapi memandangkan 13 Zulhijjah dia dah masuk dalam tasyrik, 13 kita ganti dengan 16. Okey, 13 kita ganti dengan 16. Ana ada satu soalan cepu emas. Ana suka bagi soalan sebenarnya supaya kelas ni dia tak bosan lah kan. Kenapa hari putih? Kenapa puasa tu 13, 14, 15 di Ayyamul Bid tu dipanggil puasa hari putih? Kenapa putih? Kenapa dia bukan puasa hari biru, puasa hari merah, puasa hari kuning? Kenapa puasa hari putih? Sebab bulan, Ustaz. Okey, sebab bulan. Sambung. Bulan gerhana. Bulan Ah, purnama. Ahsan tak. So bila bulan purnama dia putih lah. Kan? Dia putih. Betul tu jawapan yang tak bagi. Okay. Sebab tu nama dia hari putih. Dan penghujung bulan kita ada puasa sunat hari hitam, Ayyamus Sud. Ayyamus Sud, sebab sahabat daripada beberapa tabi'in mereka puasa Ayyamus Sud. Okey. Ayyamus Sud
Hitam sebab dekat penghujung bulan, bulan dah tak jadi purnama lah, dia dah makin kecil balik, jadi gelap lah. Kemudian dia masuk bulan baru jadi hilal. Hilal pun dia kecil kan. Kecil dia besar, sampai pertengahan besar balik. And dia kecil balik. Faham tak? Itu dia punya cycle dia. Pertengahan dia besar. Menuju ke penghujung dia jadi kecil. Daripada permulaan sampai ke pertengahan dia membesar balik. Okay. Kemudian wa yukrahu saumu yaumish syakki. Yukrah ni, yukrah apa? Nak kena check ni yukrah tahrim ke ataupun memang muktamad, memang ikhtiar Imam Abu Syuja' dia makruh sahaja. Sebab yang mazhab kita haram lah. Puasa pada hari Syak. Okey, puasa pada hari Syak haram. Muktamad mazhab kita. Tapi kat sini Imam Abu Syuja' kata yukrah sahaja. Ana nak check jap Adakah maksud Imam Abu Syuja' yukrah dengan maksud makruh tahrim ataupun dia maksudkan makruh memang makruh dia? Jumpa dah. Okey, ana jumpa dah. So memang ini pandangan Imam Abu Syuja' yang bercanggah dengan muktamad mazhab kita. Dia melihat puasa hari Syak makruh sahaja, tapi muktamad mazhab kita puasa hari Syak ni haram. Kan? Kata Syekh Ali Qudami dalam nazam dia, wal halibul wahidu ma' karahati siyami yaumi syakki dhu wahanati. Siyamu yaumi syakki dhi atau dhu wahanati. Wal halibul wahid tu permasalahan dalam zakat lah. Wal halibul wahidu ma' karahati siyamu yaumi syakki dhu wahanati. Siyamu yaumi syak dhu wahanah. Pandangan yang kata siam pada hari puasa tu makruh, pandangan yang dhu wahanah. Apa maksud wahan? Lemah lah, pandangan lemah yang tak muktamad ikut mazhab kita. Muktamad mazhab kita haram. Kan sebab ada hadis yang jelas daripada sahabat Nabi SAW. Anda tak ingat siapa Anda tak ingat Al-Bara' ke Abu Darda, anda tak ingat? Yang beliau sebut man sama yaumash syakki faqad asa Abul Qasim. Ataupun man sama yauma alladhi yushakku fih faqad asa Abul Qasim. Siapa puasa pada hari yang syak padanya, hari syak lah, maka dia telah menderhakai Nabi SAW, Abul Qasim. Okay. Pun kita dah hurai tentang Umdatul Ahkam, ingat tak? Hadis ni kita gabungkan dengan hadis idzan tasafa sya'bana fala tasum. Mazhab kita pakai hadis tu. So permulaan daripada 16 Sya'ban sampailah hari Syak. Dan antum pun ingat tak? Siapa ingat dhabit hari Syak? Yallah. Hari Syak tu apa? Hari tu ana ada bagi hari tu. Kita nak tengok siapa yang ingat. Apakah dia dhabit hari Syak ikut mazhab Syafi'i? Apa dia? Saksi yang tak cukup syarat. Betul lah tu. Hari yang pada malam sebelum dia tu, okey, dikhabarkan ada orang nampak anak bulan Ramadan, tapi tak tahu siapa. Tak ada siapa yang pergi bersaksi depan qadhi. Atau itu surah pertama. Surah kedua, ada orang nampak anak bulan tapi dia bukan adlu syahadah dan juga bukan mastur, ya, tapi dia fasik atau adlu riwayah je. Okey. Adlu riwayah yang perempuan atau hamba maksudnya. Boleh. Barulah jadi hari ke-30 tu hari Syak. Sebab tu ulama sebut yaumus syak ni al-yaum alladhi tahaddatha an-nas qablahu bi ru'yatil hilal wa lam yashhad ahadun amama al-qadhi. Itu surah pertama lah. Kan? Au syahidahu man laysa adla syahadatin wa laysa mastura. Kan? Jadi saksikan tapi bukan orang yang adla syahadah dengan mastur. Okey. Itulah hari Syak, kan.
So, daripada pertengahan bulan sampailah hari Syak ni haram puasa, melainkan orang yang ada sebab. Ada 3. Pertama, ada sebab qada puasa wajib, qada puasa sunat, qada secara umumnya, okey, boleh qada walaupun lepas separuh bulan, ataupun dia ada adat kebiasaan dia. Walaupun adat kebiasaan dia tu sekali je. Sebelum pertengahan bulan dia puasa Isnin Khamis sekali je. Sabit dengan sekali tu adat. Okey. Isnin Khamis ke, 3 hari, puasa 3 hari daripada setiap bulan ke, puasa ayam musud ke, ayam musud hujung bulan. Yang penting dia ada adat. Okay? Yang ketiga, dia wasal, dia sambung. Dia tak ada adat tapi dia sambung. Contohnya apa? Hari ke-15 dia puasa. Hari ke-15 dia puasa. Maka dia boleh sambung puasa hari ke-16. Dia boleh sambung puasa hari ke-17. Dia boleh sambung hari ke-18. Tapi kalau ada satu hari dia tak puasa, maka terpotonglah wasal dia tadi, maka lepas tu tak boleh puasa dah. So kalau 15 dia puasa, 16 dia boleh puasa. 16 dia puasa dah. 17 dia puasa. 17 dia puasa. Hari ke-18 dia tak puasa. 18 Syaban dia tak puasa. Dia keluar dengan kawan dia pergi makan shell out contoh. 18. 19 nak puasa balik. Tak boleh. Sebab dah putus dah wasal tu. Okay? So yang boleh lepas paruh Syaban ni sebab adat wasal. Sebab adat wasal. Okay? ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. Kita nak bincang isu kafarah untuk orang yang setubuh ketika dalam bulan puasa. Yang ni hadis dia kita sentuh dalam Umdatul Ahkam hari tu kan. Dia lelaki tu datang kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba dia kata halakt waqa'tu ala mar'ati, ataupun riwayat lain asabtu ahli kan fi Ramadan. So pertama, bila dia setubuh dalam bulan puasa ni, maksudnya dia taghibu hasyafah pada faraj. Laki sahaja kena kafarah ni, perempuan tak kena. Kafarah jima' time puasa ni laki je kena. Suami tu je kena. Kalau tak suami pun na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, ada penzina tu kena. Perempuan tu tak kena sebab bagi wanita puasa dia batal dengan usulu ain ilal jawf. Bila berlaku persetubuhan, bagi wanita puasa dia batal dengan usul ain ilal jawf. Usul ain ilal jawf tak ada kafarah. Kena qada je kan. Bagi lelaki puasa dia batal bukan dengan usul ain, dengan perbuatan setubuh tu. So tu kafarah kena dekat dia je. Okey. Dan macam tengok Imam Abu Syuja' sebut itqu raqabatin mu'minah yuhmal mutlaq ala muqayyad. Sebab dalam hadis tu Nabi SAW tanya dia, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Ada tak jumpa ataupun ada tak hamba yang kamu boleh bebaskan dia? Nabi kata raqabah, Nabi tak kata sallallahu alaihi wasallam, tak kata raqabatu mu'minah. Tapi mazhab kita yuhmal mutlaq alal muqayyad. Seperti mana dalam kafaratu zihar, thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dalam kafaratu zihar pun tak ada dia mutlak. Tapi hamul mutlaq alal muqayyad dengan kafarah bunuh. Wa man qatala mu'mina khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatu ila ahlihi kan. Ila akhir ayat. So dalam kafarah bunuh fatahriru raqabatin mu'minah. Okay, wa diyatun musallamah. Mu'minah. Mukminah pada kafarah bunuh ni, ulama kita tafsirkan pada kafarah zihar tadi. Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, dan juga guna untuk tafsir raqabah dekat hadis tadi. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha yuhmal mutlaq alal muqayyad. Maka kena bebaskan hamba beriman. Kalau dia ada dua hamba, kafir dengan beriman, dia bebaskan yang kafir, tak lepas. Okey? Dia kena bebaskan yang beriman, dan hamba tu akan ada syarat dia, nanti kita tengok.
Okey, fa illam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, bagi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. Kan? So, ni Ana ada sentuh dalam buku Ana ni. Buku Ana lah, Al-Faqir. Tak ada apa sangat pun. Tentang kafarah puasa. Cuma kafarah puasa ni, Ana terlupa nak letak dekat ni. Apa orang panggil? Senarai kandungan. Boleh terskip pula. Nanti Ana nak kena buat lain senarai kandungan ni. Tak apalah, baru sedar. Ni nampak. Ni ada kafarah. Ni kafarah apa ni? Ni dia. Ni kafarah. Nampak. Ni hadis tu. Tadi tu hadis yang ni. Nampak tak? Nabi SAW, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Nabi SAW tak kata raqabatan mu'minah, kan? So, kaifiat kafarah ni apa? Al-kafaratu murattabatun 'ala al-madhhab. Ikut turutan. Macam tadi tu. Okey. Itq, tak mampu itq, puasa, tak mampu puasa baru it'am. Mu'minah. Itqu raqabati mu'minatin salimah minal uyub. Selamat dan sejahtera daripada kecacatan yang bagi kesan pada kerja di sebagai hamba. Jadi kalau sekarang ni tak ada hamba dah lah, kan? Tapi katakanlah ada hamba kudung 2 tangan. Tapi dia beriman. Hamba tu beriman tapi kudung 2 tangan. Orang tu bebaskan hamba tu. Cukup tak? Lepas tak? Ajibu da'i Allah. Tak cukup, kan? Tak cukup. Sebab kita nak hamba yang salimah minal uyub allati tukhillu bil amal. Fa illam yajid fa siyamu syahraini hilaliyaini mutatabi'ain. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina li kulli wahidin minhum mud. Mud ni berapa? Tu dekat nota kaki. Lebih kurang 510 gram. Sebagai ulama kata 600 gram. Min ghalibi quti baladih. Makanan asasi negara dia. Walaysa al-murad an yaj'ala dhalika ta'aman wa yut'imahum iyyah. Bukan maksud dia bagi beras tu maksudnya masakkan. Tak, kena bagi beras. Kalau beras tu dia pergi masakkan, dia buat kenduri, dia jemput orang miskin makan. Lepas tak? Tak lepas. Bahkan dia kena bagi beras. Kena bagi beras juga, bukan masak. Itu dalam mazhab kita cakap, bagi mud dekat orang miskin ni untuk kafarah, dia tamlik, bukan ibahah. Tamlik maksudnya kita bagi dia beras, kata dia nak buat dengan beras tu. Dia nak masak, dia nak jual, kata dia. Kalau ibahah, maksudnya kita bagi dia makan cukup. Kalau ibahah itu pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi melihat fidyah dan kafarah ni ibahah. Mazhab kita kafarah ni dia kafarah dengan fidyah ni tamlik. Okey. Betul kat sini disebut falau ghaddahum au asyahum lam yakfi. Kalau dia bagi makan tengah hari, betul tak? Ghada. Au asya, bagi makan malam. Tak cukup. Okey. Dan ada beberapa masalah berkaitan dengan kafarah ni. Kita ambil yang menarik lah. Ini yang saya sebut dah tadi kan, kenapa kafarah ni hanya untuk lelaki, nampak tak? Hadhil kafarah innama tajibu 'ala ar-rajuli al-mujami' faqat duna al-mar'ati wa in kanat mukrahatan 'ala al-jima'. Untuk lelaki je. Perempuan kena paksa pun tak kena kafarah. Hatta kalau dia redha pun tak kena kafarah. Okey. Kafarah ni untuk orang yang setubuh walaupun pada kemaluan binatang. Kena juga. Kan sebahagian negeri ada kes orang dia setubuh binatang. Dekat Malaysia pernah berlaku. Katakanlah na'udzubillah tiba-tiba berlaku ada orang dia setubuh binatang time bulan puasa. Laki lah, kan? Kena kafarah tak? Pernah berlaku dekat negeri. Anda tak tipu ni, pernah berlaku. Kalau tu tengok berita, pernah berlaku. Memanglah pelik, sangat pelik, tapi pernah berlaku. Kan? Kita tak tahulah, wallah alam kenapa jadi macam tu. Mungkin ada masalah apa ke, saya tak tahulah. So pernah berlaku. So kalau berlaku juga, orang tu kena kafarah tak? Kena. Liwat sama. Kena juga. Okey. Liwat pun sama sebab liwat tu dikira jima'.
Nassa fuqaha'una ala anna man jama'a fi duburin walau fi duburi bahimah tajibu al kafarah. Al-waqi' al-zakari. Al-waqi' al-zakari ni kondom. Pakai kondom kena tak? Kena juga. Kan? Hal man jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan musta'milan al-waqi' al-zakari la yajibu alaihi kafarah. Jawapan dia kena juga kafarah kalau pakai kondom pun. Sebab ulama mazhab kita ada bahas kalau orang guna khirqah, kain untuk dia tutup kemaluan dia contoh and then disetubuh. Ulama mazhab kita cakap pakai kain pun kena kafarah. Maksudnya kondom pun samalah. Okey. Kalau zina sabit tak kafarah ni? Sabit juga. Kalau dia setubuh 2 hari, kena 2 kafarah. Setubuh 3 hari, 3 kafarah. 4 hari, 4 kafarah. Memang payahlah. Banyak. Ni kalau dia setubuh dalam keadaan disangka malam, ni tak apalah. Taklah penting sangat. Kita ajazal mujami' agama. Ini pun ada sentuh time hadis tadi tu, iaitu kalau dia tak mampu untuk selesaikan tuntutan kafarah, adakah gugur ataupun sabit sebagai hutang. Maksudnya nanti dah kaya, dia kena keluarkan juga kafarah tu. Ataupun kalau kita cakap gugur, maksudnya dah kaya nanti tak payah keluarkan kafarah. So, utama mazhab kita, dia sabit sebagai hutang. Kalau sekarang dia tengah miskin, nanti dah kaya, dia kena keluarkan kafarah. Okay? Sebab tu dia kata sini, lau ajaza anil jami' istaqarratil kafarah maksudnya. Murattabatan fi zimmatihi fa idza qadara ala khaslatin fa'alaha fawran wujuba. Okay? Apa yang jadi kalau orang bersetubuh time bulan puasa ni? Tarattaba alaihi khamsatu asya'. Tarattaba alaihi khamsatu asya'. Pertama, tarattaba ni boleh dari sudut nahwu. Dia tak mesti tarattabat. Okay? Itu perbahasan nahwu je lah. Kadang-kadang ada orang dia baca tarattaba, dia betulkan. Dia cakap ana tulis salah. Patutnya ana tulis tarattabat. Tak boleh baca tarattaba. Okay? Ala kulli hal tak apalah. Tarattaba alaihi khamsatu asya'. Luhuqul ithim. Pertama, dia berdosa kalau dia setubuh time bulan Ramadan. Kedua, wujubul imsak. Hari dia setubuh tu dia kena imsak wajib sampai ke petang. Tak boleh makan minum juga. Okey, menghormati bulan Ramadan. Okey. Ketiga, wujub ta'zir. Dia kena ta'zir. Kena ta'zir. Sekarang ni jadi kes sikit ni, jadi isu ta'zir ni kat mahkamah. Ala kulli hal dia kena ta'zir lah. Dia kena ta'zir kan. Mungkin kena rotan ke, dia mungkin kena denda berapa ratus ringgit, berapa ribu ringgit ke, mungkin kena lock up sehari 2 hari ke. Ikutlah budi bicara pemerintah dengan hakim. Budi bicara hakim tu apa. Cuma ana nak tanya antum. Okey, kita nak tengok siapa yang peka lagi. Okey. Yang join kelas hadis lah, kalau ada kat sini join kelas hadis kan, yang Umdatul Ahkam. Dalam hadis yang antum belajar, bila sahabat tu mengaku dia setubuh kan, time bulan puasa, Nabi SAW jatuhkan hukuman ta'zir kat dia tak? Ana ulang balik. Sahabat Nabi SAW yang dijumpa Nabi SAW dan dia mengaku dia setubuh ketika bulan Ramadan tu, kemudian Nabi SAW sebut kafarah ni, okay, ciri-ciri kafarah dia kena buat ni, Nabi SAW jatuhkan hukuman ta'zir kat dia tak? Tak ada, terusannya ada hamba tak. Okey, bagus. Okay. Ada yang nampaklah dengan peka. So Nabi SAW tak jatuhkan hukuman ta'zir. Sebab tu Imam Ibnu Daqiq Al-Aid cakap, kita istimbat dari hadis ni, ta'zir ni gugur kalau pesalah tu pergi jumpa qadhi. Kalau dia pergi mengaku salah, gugur ta'zir sebab maqasid ta'zir ni untuk orang menyesal dan sedar. Kalau dia sendiri jumpa qadhi dan mengaku dia salah, macam sahabat Nabi SAW tu, dia mengaku depan Nabi SAW, dia yang mengakulah bersalah, itu tanda dia dah ada penyesalan dah ada taubat dan penyesalan dah, maka tak ada keperluan untuk ta'zir lagi. Sebab tu Nabi SAW tak ta'zir. Nabi SAW terus tanya, ada hamba tak? Faham? Fahim tu? Boleh? Kemudian wujubul qada', dia kena qada' sehari. And then kafarah, itulah 3 tadi tu. Okay? Salah satu daripada 3 tadi. Okay, jelas? Ana harap antum jelas. Ana huraikan matan Abi Syuja' ni untuk ana bagi antum faham.
Ana cuba untuk bagi antum faham. Okey. Untuk taswirul masalah. Penting kita belajar fiqh ni, kita taswir al-masalah. Faham betul-betul, tengok lafaz yang ulama guna. Mungkin penat dan mungkin berat. Kadang-kadang kelas fiqh ni dia berat sikit kan. Orang mungkin rasa macam beban belajar fiqh, penat kan. Tapi dia memang macam tu lah, dia memang ilmu yang memang berat sikit. So, kita kena sabar, tahan. Okay? Kena sabar dan tahan. Okay? Habis. Kita ambil sikit lagi. So, ambil sikit lagi. Wa man mata wa alaihi siyam ut'ima anhu likulli yawmin muddun. Yang ni pun pandangan yang tak mutamak juga. Tapi ini pandangan, kalau antum ingat, ini qaul jadid kan? Betul tak? Anak nak tengok dalam Nazam Syi'ali Qudaimi tu disebut tak? Ada dah. Dalam Nazam Syi'ali Qudaimi disebut. Ini bukan pandangan yang tak mutamak lah. Dan ana pun hari tu ana ada baca bait daripada, kalau antum ingat, Al-Fawaid Al-Madaniyah oleh Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, betul tak? Syekh Syafi'iyah dekat Madinah. Dia dah sebut dah Masailul fatwa Masailul fatwa biqaulil aqdami. Permasalahan yang fatwanya dengan qaul qadim. Mutamaknya qaul qadim kan. So yang qaul yang Imam Abu Syuja' sebut ni, ini qaul jadi. Nampak dia kata man mata wa alaihi siyam ut'im je. Bagi makan je, fidyah je. Dia tak kata pun puasa. Okey, muktamad mazhab kita qaul qadim, dia boleh khiyar, ada ikhtiar untuk dia bagi makan atau dia puasa. Kan? Sebab ada hadis. Ada dua hadis. Satu, dua-duanya sahih. Satu hadis Nabi SAW kata, man mata wa alaihi siyam, okey, at'ama anhu waliyyu. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa mati dalam keadaan ada hutang puasa, kerabat dia, ahli keluarga dia, kerabat dia, bagi makan untuk dia, fidyah lah. Dalam hadis lain pula, man mata wa alaihi siyam pun sahih juga, sama anhu waliyuhu. Ada dua hadis. Dua sahih. Imam Syafi'i dalam qaul jadid, Imam Syafi'i tak pakai hadis yang sahih dalam Sahih Muslim tu, yang man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Imam Syafi'i tak pakai. Kerana Imam Syafi'i melihat dia bercanggah dengan fatwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia seolah macam syadz banding dengan hadis at'ama anhu waliyuhu. Adalah faktor-faktor Imam Syafi'i tak pakai. Sebab tu qaul jadid Imam Syafi'i punya qaul jadid kata fidyah aja, bagi makan je. Okey. Tapi qaul qadim Imam Syafi'i kata dia pakai, Imam Syafi'i pakai dua hadis tu, maka boleh puasa atau bagi makan. Dan ini untuk siapa? Ini untuk orang yang tinggal puasa tanpa uzur, ataupun orang yang tinggal puasa dengan uzur sehingga dia mampu untuk qada dah ada tamakun tapi dia tak qada juga, kemudian dia meninggal. Kalau dia tak qada sebab memang tak sempat, tak ada tamakun, macam mana sebut, dia tinggalkan puasa kerana ada uzur. 10 hari tak puasa kerana datang darah haid contoh. Okey, dia pun azam dah nak qada. Tengok-tengok 1 Syawal dia meninggal. Tak sempat pun masuk 2 Syawal untuk dia qada. Maka tak ada tamakun, tak payah qada. Mengikut ijma'. Macam Imam Ibnul Munzir sebut, ikut ijma' dia tak payah qada sebab tak ada tamakun. Lepas tu Ibnu Raslan sebut dalam Zubat, walazimun bil mauti duna saumi, walazimun bil mauti duna saumi, wajib kepada orang yang mati dalam keadaan dia masih ada hutang puasa. Kan? Waqad tamakkana li kulli yaumi, dan dia dah ada tamakun untuk setiap hari dia kena buat apa? Muddu ta'amin ghalibin fil quti. Okey. So kena ada tamakun, okey, kena ada tamakun. Tak ada tamakun, tak payah. Tak kena pun puasa atau fidyah bagi dia. Okey. Cuma persoalan yang timbul sekarang,
ada tamakun, dia mampu untuk qada, ada masa banyak untuk qada, tapi dia lengahkan, dia tangguh. Dia lengah, dia tangguh. Dia lengah, dia tangguh sampai dia meninggal. Persoalan pertama, berdosa tak? Hari tu ana ada orang tanya tentang kitab Umdah, ana tak ingat. Ana cek balik dalam kitab, berdosa. Okey. Dalam kitab sebut berdosa. Kalau dia lengah tangguh sampai dia meninggal, ada hutang, berdosa. Okey. Kedua, kena wali dia kena bagi makan atau puasa bagi dia. Persoalan yang penting sekarang ni, wali dia kena bagi makan atau puasa ni wajib ke sunat? Ulama kata kalau dia ada harta peninggalan, tarikah, wajib. Kalau dia tak ada, sunat. Kalau dia ada harta peninggalan, wajib. Tak ada harta peninggalan, sunat. Dan kita cakap boleh diberi makan, wali dia yang bagi makan atau puasa untuk dia kan. So wali dia ni siapa? Wali ni anda dah sebut dah dalam kelas Umratul Ahkam juga. Siapa-siapa sahaja dari yang ada pertalian darah dengan dia, kerabat dengan dia. Lagi umum daripada yang kita belajar dalam faraid, dia ahli waris. Lagi umum daripada ahli waris. Hatta yang bukan ahli waris pun masuk. Kan? Ahli waris ni dia merangkumi orang yang mewarisi secara fard dengan orang yang mewarisi secara asabah atau taksib. Ada 23 atau 22 orang. 23 atau 22. Lebih kurang lah total. Untuk lelaki dengan perempuan 23 atau 22 macam tu. Itu ahli waris. Tapi yang dimaksudkan dekat sini lagi umum dia ada ahli waris. Orang yang bukan ahli waris, mata-mata ada pertalian darah pun boleh puasa atau nak bayar untuk dia. Betul anda sebut dalam kelas hari tu, hatta zawu ataupun zawil arham dalam bab faraid. Macam khalah, makcik belah mak. Khal, pakcik belah mak. Dia bukan ahli waris. Dia zawil arham. Dia boleh untuk puasa atau fidyah. Macam anak perempuan, cucu silap. Cucu daripada anak perempuan. Cucu, okay, cucu dia ada cucu perempuan daripada anak perempuan dia. Maksudnya si mati ni ada anak perempuan. Anak perempuan dia ni kahwin dapat anak perempuan juga. Itu pun zawil arham kan. Dan macam-macam lah zawil arham ni dalam bab faraid. Antaranya atuk, ayah kepada mak. Ayah kepada mak. Okay. Al-jad yang min jihatil Okay, al-jad min jihatil Sebab ada kaedah dalam faraid, siapa yang wasitah kepada mayat tu daripada perempuan, dia zawil arham. Kullu man adla ila mayyitin biwasitati untha fahuwa ataupun fahiya min zawil arham. So atuk daripada belah mak, maksudnya mak punya ayah. Tapi kalau ayah punya ayah, tu cerita lain. Ayah punya ayah, atuk daripada belah laki. Ni atuk daripada belah mak. Wasitah nak sampai ke kita ni mak kita perempuan kan. So atuk tu zawil arham. Dia patutnya tak ahli waris pun, tapi boleh dia nak puasa. Atuk pula puasa untuk cucu hebat. Mungkin cucu dia meninggal awal kan. Cucu dia meninggal awal contoh, atuk dia puasa kan. Atuk dia bayar fidyah. Katakanlah ada hutang 30 hari. Hutang puasa dia 30 hari. Ahli keluarga dia pakat ada 30 orang. Adik-beradik dia 20, banyak adik-beradik silap. Adik-beradik dia 10. Atuk, pak, cik, mak, cik, semua pakat. Kita puasa sama-sama pada hari ni. Seorang ambil satu hari lah puasa. Kita semua total 30. Hutang kita punya si mati ni pun 30. Jadi dengan kita puasa esok ramai-ramai satu hari, kan, kita 30 orang, gugurlah daripada dia hutang 30 hari puasa tu kan. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Tak ada masalah. Itu kalau dia nak puasa. Okey, last kita ambil ana habiskan je lah. Ana habiskan laju je. Laju. Ana habiskan laju insya-Allah, laju.
Wasyekh in ajaza 'ani shaum yuftir wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Asyekh ni orang tua. Asyekh Al-Harim. Dan sama dengan dia siapa? Al-marid alladhi la yurja bur'uhu. Orang yang dah sakit dengan sakit yang kronik yang tak dijangka akan sembuh dah, dia fidyah je, tak payah puasa. Hatta kalau ditakdirkan tiba-tiba dia sembuh dengan sihat pun dia tak payah qada. Atuk ni dah tua, tak larat puasa. Allah takdirkan satu hari tiba-tiba dia kuat badan dia macam orang muda. Boleh lari, jogging, main badminton semua, kena qada tak puasa yang ditinggalkan time dia tua tadi? Time dia dah tak larat penat tu, tak payah qada. Okey, tak payah qada pun. Sebab wajib bagi dia sebelum ni fidyah. Fidyah. Fidyah tu bukan ganti puasa pun. Fidyah tu memang itulah persyariatan bagi dia. Ibtidaan, okey? Bukan badal kepada saum. Kemudian hamil dengan murdi'. Hamil dengan murdi' ni senang. Ana bagi sifir senang je. Ana ringkaskan senang je. Dia ada dua keadaan je. Hamil orang yang mengandung, murdi' yang menyusukan. Okey? Kalau yang mengandung atau menyusukan ni dia buka puasa kerana dia takut ataupun khawatir kesihatan baby tu. Takut atau khawatir kesihatan baby tu. Maka dia kena qada dan fidyah. Kalau takut dan khawatir baby tu, qada dan fidyah. Situasi pertama, okey. Situasi kedua, kalau dia takut dan khawatir diri dia sendiri, kesihatan diri dia sendiri. Kalau dia hamil, dia takut dia kesihatan dia sebagai orang hamil. Kalau dia menyusu, dia takut susu dia tak cukup. Tu maksud takut bagi dia sendiri tu. Okey, untuk orang menyusu. Maksudnya dia takut susu tak cukup. Kalau dia khawatir dan takut kesihatan diri dia sendiri sahaja, atau kesihatan diri dia sendiri dan baby tu, maka kena qada je, tak payah fidyah. Boleh tak? Itu dia. Senang je kan? Dan dhabit dia apa? Apa dhabit ulama dah bagi cantik dah. Antum hafal dhabit ni berpuluh masalah selesai. Kullu man aftara li maslahati ghairihi. Okay. Kullu man aftara li maslahati ghairihi fayajibu alaihi al-fidyatu ma'as sawm. Siapa yang buka puasa kerana masalah orang lain, bukan masalah diri dia, kena qada dan fidyah. Kan? Macam Ibn Rasul sebut dalam Zubat, wal muddu wal qada li dhatil hamli aw murdi'in in khafata lit-tifli. Bila dia khawatir untuk baby tu, maksudnya dia risau masalah orang lain. Bila risau masalah orang lain, kena qada dan fidyah. Kalau risau masalah sendiri je, qada, tak payah fidyah. Sebab kita kias dengan orang yang sakit. Macam Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Kalau masalah diri sendiri dan baby, qada sahaja. Fidyah tak payah. Ada baby tak payah, kenapa? Baby tu tabak. Asal dia khawatir diri sendiri. Itu jawapannya As-Sayyid Umar Al-Basri bagi. Okey. Habislah cerita dia. Habislah cerita hamil dengan murdi'. Cuma yang kadang-kadang jadi isu hamil murdi' ni ada fatwa yang sebahagian ulama bagi, fatwa yang dinisbahkan kepada beberapa sahabat antaranya Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar, yang mereka kata kalau khawatir baby tak payah qada. Okey, kalau khawatir baby tak payah qada pun. Ada yang kata tak payah qada dengan fidyah, ada kata fidyah aja, tak payah qada. Fatwa tu dinisbahkan kepada Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Yang mana majoriti ulama daripada 4 mazhab melihat pandangan tu syadz. Pandangan yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tu syadz. Hatta Ibnu Umar sendiri radhiyallahu anhumah, sabit Ibnu Umar
tarajuk daripada pandangan tu. Ibnu Umar tarajuk daripada pandangan tu. Maka kalau dia sah pun dia sah kepada Ibnu Abbas dengan mungkin Sa'id bin Jubair sahaja. Dan ulama daripada 4 mazhab melihat itu pandangan sahabat yang minoriti dan dia bercanggah dengan 4 mazhab. Canggah dengan 4 mazhab. 4 mazhab kata 4 mazhab ada tafsir tapi mereka setuju qada tu kena. Kalau dia khawatir baby, qada tu kena. Itu benda yang 4 mazhab setuju. Isu fidyah tak fidyah, perincian di antara hamil dengan murdi itu memang mazhab ni dia adalah beza-beza dia. Tapi mereka setuju dari sudut ada qada. Kan? Wujubul qada huwa madhhabu 'ammatil ulama wa isqatul qada 'anha qaulun mahjur. بل هو في أصله غريب ولم يروى إلا عن ابن عباس وابن عمر وابن جبير بخلاف سائر علماء السلف مع أنه روي إثبات القضاء عن ابن عمر أيضا ولا ينبغي لمن يهمه أمر دينه أن يأخذ بغرائب الأقوال وشواذ الأخبار فوجوب القضاء على الحامل والمرضع هو القول القريب من الإجماع. Ini bukan anda sebut Ini ada seorang syekh daripada Somalia nama dia Hasan Muallim Daud. Dia pakar dalam mazhab Syafi'i Degree master PhD dia kat Madinah. Dia kata macam tu. فوجوب القضاء على الحامل والمرضع هو القول القريب من الإجماع وفيه الاحتياط قريب من الإجماع وفيه الاحتياط للدين والاستبراء للذمة. Tu dia kan. So pandangan tu wallah alam lah. Ada je pandangan tu diberi fatwa sekarang, tak ada nak ikut orang lah kan. Kalau dia melihat pandangan tu ada wajahnya tak apa. Tapi secara peribadi bukan saja anak lah, ramai ulama melihat pandangan tu tak boleh difatwakan dengannya kerana dia memang bercanggah dengan 4 mazhab. Bukanlah bercanggah dengan 4 mazhab tu menjadikan dia bercanggah dengan ijma', tak. Cuma dalam nak ifta' ulama lagi ketat daripada amal peribadi macam mana pernah sebut sebelum ni. Ifta' kalau dia bercanggah dengan 4 mazhab dia susah sikit ulama nak bagi fatwa. Okay? Tapi kalau amalan peribadi dia bercanggah dengan 4 mazhab, ada ulama yang bagi. Kalau orang tu tahu dalil dengan sebagainya, amalan peribadi dia sendiri kata tidak lah. Tapi untuk difatwakan, yang mana sekarang ni setiap negara, setiap kawasan dia ada mazhab yang mustaqir dia dah. Dia agak susah kalau dia bagi pandangan yang bercanggah dengan 4 tu lah. Okay? Ala kuliah tak apalah, itu just maklumat untuk antum tahu. Okay? Yang sabit daripada Ibnu Umar pun tarajuk daripada fatwa tu. Dan itu juga menyebabkan kenapa Ibnu Hajar Al-Haytami bahas kenapa mazhab sahabat kita tak boleh taklid. Ini antara faktor dia sebab mazhab sahabat kadang-kadang tak direkod dengan syurut quyud dawabit dia. Bila tak rekod dengan syurut quyud dawabit, kita tak pasti ada tak syarat dan dawabit untuk pandangan sahabat tu. Bukan sebab kita cakap sahabat ni bukan alim, tak, sahabat ni lebih alim jauh daripada imam mazhab pun. Betul tak? Tak ada syak bahawa Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar a'lam bi kathir daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Tak ada orang syak kat muka bumi ni. Semua orang tahu sahabat lagi afdal, lagi alim daripada mana-mana mujtahid. Cuma sahabat tak ada kitab yang mereka tulis dan kadang-kadang anak murid mungkin tak salin pandangan tu dengan segala konteks dia. Syarat dan dawabit. So susah untuk kita nak taklid complete dengan sahabat. Nampak tak? Sebab tu para mujtahid dia lagi tahu mazhab sahabat daripada kita. Macam Imam Malik lah. Guru dia siapa? Guru dia adalah tabi'in yang anak murid sahabat. 70 guru dia tu anak murid sahabat belaka. So Imam Malik lagi ada ilmam tentang konteks pandangan sahabat. Quyud, dawabit, syurut dia. Okay? Dah keluar tajuk dah. Okay, kita habiskan. Wal marin, orang yang sakit dia boleh buka puasa tapi nanti kena qada balik. Okay? Apa dhabit sakit dekat sini? Kita dah bahas dhabit sakit dekat sini. Dhabit yang membolehkan tayamum. Musafir safaran tawilan, safar boleh buka puasa dengan syarat safar panjang lebih 2 marhalah dengan syarat safar mubah. Bila safar mubah maksudnya safar al-asi bi safarihi, yang safar untuk tujuan maksiat tak boleh buka puasa. Al-asi bi safarihi fi safarihi. Dia ni asal musafir untuk tujuan yang harus. Tengah-tengah perjalanan tukar niat. Jomlah
kita musafir nak pergi clubbing. Waktu dia pun tak boleh rukhsah juga. Okey. Untuk asi bisafarihi fi safarihi. Dua-dua tu tak dapat rukhsah. Yang dapat rukhsah orang yang safar mubah. Walaupun dia asi fi safarihi, okey. Dia safar mubah. Safar untuk tujuan wajib, safar untuk tujuan harus, safar untuk tujuan sunat, itu boleh dapat rukhsah. Dan dengan syarat dia kena safar sebelum subuh. Dia kena melepasi umran sebelum subuh. Kena melepasi bangunan bandar dan daerah dia sebelum subuh. Sebab kalau dia gerak lepas subuh, kenapa tak boleh kalau gerak lepas subuh? Okay, ini pandangan jumhur selain Hambali. Pandangan Hanafi, Syafi'i dengan Maliki. Kenapa Syafi'i, Maliki dengan Hanafi tak bagi kalau dia safar lepas subuh? Sebab bila dia safar lepas subuh, ada juzuk daripada hari itu yang telah wajib untuk dia puasa. And then bila dia safar, dia niat untuk rukhsah, ada juzuk daripada hari itu yang boleh untuk dia berbuka. So sekarang ijtama'a al-halal wal haram, ijtama'a al-muqtadi wal mani'. Kaedah dia idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi ghuliba al-mani'. Idza ijtama'a al-halal wal haram ghuliba al-haram. Idza ijtama'a as-safar wal iqamah ghuliba al-iqamah. So sebab tu jumhur tak bagi. Yang bagi juga untuk dia rukhsah kalau dia bertolak safar lepas subuh, mazhab Hambali. Okey? Macam solat Jumaat sama. Lebih kurang macam solat Jumaat. Cuma solat Jumaat safar pendek. Solat Jumaat safar pendek. Safar pendek tu melepasi umran jugalah, tapi safar pendek. Puasa ni safar tawil, okey? Wallahu taala alam bis-shawab. Habis. Kelas. Okey? Ada soalan? Bagaimana dengan orang buka puasa dengan setubuh waktu iftar? Boleh? Tak ada masalah. Tapi bukan yang sunnah dia lah. Kan? Tak sunnah. Kalau suami setubuh isteri pakai, adakah puasa isteri terbatal? Isteri akan terbatal. Isteri akan terbatal. Kerana bila berlaku persetubuhan, bagi isteri tu dah masuk ain ke dalam rongga. Batal, batal. Walaupun pakai kondom, batal. Okey, cuma dia tak pakai kafarah. Ustaz, berkenaan dengan sunat berbuka puasa tadi, segerakan bila yakin kan. Jadi soalan saya, kalau macam adakah tu disyaratkan untuk kita sendiri tengok matahari sebab dengan wasilah lain ghalabatul zan saja. Boleh ulang balik. Terputus. Internet Ana jadi lemah pula. Berkenaan dengan sunat berbuka puasa tadi yang Ustaz sebut, segera bila dia yakin. Adakah kena tengok sendiri matahari sebab wasilah lain tu dia ghalabatul zan saja kan. Dia tak adalah sampai kena kita sendiri tengok matahari. Tapi kalau wasilah lain tu dah banyak, buat dia yakin. Tapi kalau dia berpada dengan takwim sahaja, berpada dengan azan sahaja, dia zon lah. So waktu tu dari sudut boleh tak dia nak berbuka? Boleh, tapi tak sunat. Tak sunat untuk dia bersegera berbuka. Elok untuk dia lambatkan sikit untuk dia double check. Tapi kalau dah ada zon dah, dia tengok phone dia dah masuk puasa, dah masuk waktu dengan takwim kat phone contoh. Ada zon dia boleh buka. Tapi tak sunat untuk dia bersegera. Okey. So, Ustaz, yakin tu boleh terhasil juga dengan beberapa wasilah yang dia guna. Kalau banyak wasilah boleh jadi yakin. Takwim campur azan kuat. Takwim campur azan daripada lebih satu masjid kuat. Ada 2 masjid dia dengar. 3 masjid kat kawasan dia. Kan? Campur dengan takwim. Boleh jadi kuatlah yakin. Tak disyaratkan dia kena tengok ni lah. Matahari. Ada lagi lain?
Tak ada dah ada. Dhabit bagi marid disebutkan tadi apa? Dhabit dia al-marad alladhi yubihu tayammum. Okey, al-marad alladhi yubihu tayammum apa? Takut mati, takut lambatkan sembuh, takut tambah sakit, takut hilang anggota badan, takut hilang fungsi badan, fungsi anggota tu, takut ada zain fahish pada anggota badan. Tu dhabit marid yang yubihu, marad yang yubihu tayammum. Kenapa mazhab kita kata isteri tak perlu, tapi ada mazhab yang bezakan isteri tu rela? Sebab anda dah cakap tadi, mazhab kita dia tak ambil kisah rela dipaksa apa. Mazhab kita ambil kisah bila dia kena setubuh batal kerana ain masuk ke jauf. Kerana ada ain masuk rongga. Ain masuk rongga tak kisah. Mazhab kita dia lihat, dia ambil kira tu, dia tak ambil kira rela dipaksa dan sebagainya. Okey. Tak ada dah So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah cakap, dan lemah dan tidak cakap daripada diri sendiri. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها